Isi ya betul. Siapa cakap tu banyak isi? Saya tak punya isi tu. Saya tak bawa jaket. Saya kalau bawa jaket dah macam winter pula. Sejuk betul. Sejuk. Lain macam kesejukannya. Tapi tak hujan kan? Ke renyai-renyai? Renyai-renyai. Okey. Hari ini nak belajar muka surat berapa? 376. Saya start lambat ke saya start cepat ni? Sebab ramai tak ada ni. Ramai tak ada. Ustazah cepat hari ni, saya cepat. Saya selalu 10.15. Start 10.15. Start 10.15 saya kata. Jangan start sekarang Azhar, start 10.15. Betul lah, orang sedang datang tu juga. Cepat lah hari ni. Tak apalah, memang kuliah ke 10 biasa, kadang-kadang Grab lambat dan sebagainya. Hari ni Grab cepat, Alhamdulillah. Okey baik, muka surat 376 ya, saya nak sambung, saya nak selesaikan perbincangan kita di bab yang ketujuh ya, pada poin kita yang A, iaitu sumber lahirnya pengetahuan dan perbuatan. Kita berada di muka surat 376 di perenggan yang keberapa? Tiga kan? Yang dua tu dah baca belum? Belum baca? Saya tak ingat. Oh betul lah, subhanallah. Saya letak tanda kat situ. Dah letak tanda pun tak ingat. Okey tak apa, kita lihat di sini. Perenggan kita yang kedua paragraf 2 di situ. Apabila seorang hamba sudah biasa menempatkan Allah pada kedudukan seperti itu, seperti apa? Nescaya dia akan mengangkat darjatnya, mendekatkannya, memuliakannya, memilihnya dan melindunginya. Kadar perolehan darjat, kedekatan, kemuliaan, keterpilihan dan perlindungan ini berperanan dengan begitu dominan dalam menentukan sejauh mana ia akan terhindar dari dosa dan kehinaan. Juga sebagai bisikan hati dan fikiran yang buruk. Minggu lepas saya tutup dengan hadis apa? Tentang malu. Okey, apa dia malu yang sebenar-benarnya saya bincangkan minggu lepas? Jaga kepala. Okey, lagi? Jaga perut. Lagi? Ingat kematian. Okey, lagi? Apa dia? Orang yang inginkan akhirat. Baik, 4 sahaja. Ada lagi? Tak ada, 4 je. Betul Kak Som? Betul Ustazah cakap. Oh, Ustazah cakap je. 4 perkara. Baik. Jadi bila kita memiliki 4 perkara tersebut, ianya menjadikan kita seorang muslimah yang memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itu di awal perenggan kita tadi, perenggan yang kedua, dia kata apabila seorang hamba sudah boleh menempatkan Allah pada kedudukan seperti itu, maknanya kita letakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang paling agung, Tuhan yang mengetahui segala-galanya, orang lain tak tahu, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Inilah yang akan menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat diri kita. Okey? Mendekatkannya, memuliakannya, memilihnya dan melindunginya. Kadar perolehan darjat itu, kedekatan, kemuliaan, keterpilihan dan perlindungan ini ianya penting kerana berperanan kuat untuk menentukan sejauh mana kita ini terhindar dari dosa dan kehinaan. Jadi kalau kita ada 4 perkara tadi Muslimah, hadis riwayat apa saya sebutkan minggu lepas? Masya Allah, tabarakallah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, status hadis itu adalah hasan. Jadi bila Nabi SAW ingatkan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui setiap sesuatu yang kita fikirkan, setiap sesuatu yang kita masukkan ke dalam perut kita, sehingga kita jadi seorang muslimah yang ingat kepada kematian dan kita menjadi seorang muslimah yang biasa-biasa saja ketika mengejar keduniaan ini. Keadaan-keadaan seperti itu ianya dapat membantu kita menjadi seorang muslimah yang menghindarkan diri kita daripada dosa. Okay. Bila kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita fikirkan, kita tak fikir tentang hal yang dosa. Bila kita ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita masukkan dalam perut kita, kita tinggalkan dosa. Bila kita ingat kematian, juga kita akan tinggalkan dosa. Bila kita fikir tentang akhirat sehingga kita tidak begitu sangat mengejar tentang dunia ini, kita akan tinggalkan dosa. Ini sebab tu tadi Imam Ibn Qayyim kata apa? Hal yang sedemikian akan buat kita jadi seorang muslimah yang menghindarkan diri daripada dosa sehingga ia menjadi shield. Shield tu apa panggil? Perisai, pelindung ya. Kita nak buat satu perkara yang jahat, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat satu perkara yang mungkin orang kata tak jahat sangatlah, sikit-sikit je kan. Selalu orang kata kalau dosa kecil ni tak load, betul ke Cik Ana? Cik Ana kena juga aku hari ni. Yelah cuti kan hari Senin. Hari Senin di pagi Cik Ana, selamat hari raya Cik Ana. Okay. Kita lihat ada orang kata tak apa, dosa kecil boleh buat je, tak kisah. Yang penting dosa besar kena tinggal. Tak boleh. Dia kecil atau besar, dosa itu kita tinggalkan. Jangan ada rasa langsung untuk melakukan dosa. Tapi biasa Nabi kata apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam ada melakukan kesilapan. Kan? Kita tak terlepas daripada kesalahan dan kesilapan dalam kehidupan kita. Biasalah kadang-kadang cakap mengumpat orang. Kadang-kadang cakap terkutuk orang, cakap terkutuk orang kan. Kadang-kadang cakap terover kita berbual kan, kadang begitu. Dia biasa dalam hidup tu. Tapi yang biasa ini ia perlu diikuti dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bila kebiasaan itu tadi kan menyebabkan kita ini jadi comfort, selesa dengan apa yang kita buat, ini bahaya. Sebab tu kita mesti ada usaha untuk tinggalkan walaupun dosa itu kecil. Kerana kita kena ingat, sekecil apapun perbuatan kita tentang hal yang baik ataupun hal yang buruk, Allah akan adili. Kita buat dosa kecil, kita kata, adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan biarkan kalau kita mati dalam keadaan tidak bertaubatlah? Allah akan adili. Kerana setiap perbuatan kita telah dicatat. Begitu juga dengan amal kebaikan kita. Sekecil-kecil apa pun amal perbuatan kita, Allah Subhanahu Wa Taala catat. Dan ia menjadi timbangan di akhirat kelak. Okey, baik, seterusnya kita lihat di sini. Namun, jika seorang hamba semakin jauh dan semakin berpaling dari Allah, maka dia semakin dekat dengan dosa, kehinaan dan hal-hal yang menjijikkan. Dia akan terputus dari semua kesempurnaan dan tersambung dengan semua kekurangan.
Itu tadi dia kata kalau kita jadi hamba Allah yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu itu tadi, ia menghindarkan diri kita daripada dosa, sehingga kita jadi seorang muslimah yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bayangkan kalau kita jadi hamba Allah yang jauh darinya. Apa jadi? Apa jadi Kak ni? Tak dengar lah Kak ni. Kuat sikit. Okey. Apa dia? Jadi lalai, betul. Bila kita jadi hamba Allah yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia opposite, dia mesti sebaliknya. Kalau tadi dia jadi hamba Allah yang Allah tingkatkan darjatnya, Allah muliakan dia, Allah pilih dia kan, jadi seorang hamba yang Allah cinta, yang Allah bantu. Kita kena ingat sebuah hadis yang lain riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi kata apa? Ihfazillah yahfazka. Biasa hadis ni saya ambil untuk jadikan dalil. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Jaga Allah maknanya apa? Ikut perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Standard. Okay? Bila kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Kalau kita kata orang yang jaga Allah, dia ikut perintah Allah, dia tinggalkan segala apa yang Allah larang untuk dia lakukan, bermakna dia dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang begini Allah jaga. Tapi bayangkan kalau dia orang yang jauh daripada Allah, bermakna tidak ada keadaan yang kita sebut sebagai ihfazillah tu tadi. Orang yang jauh daripada Allah, dia dah tak kisah dah. Allah nak azab dia ke, Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kepada dia dengan dosa ke apa kan, tak perlu dia nak fikir-fikir begini. Jadi orang yang begini tadi macam tadilah Kak Ani kata, dia lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi hamba Allah yang tak memikirkan apakah impak ataupun apakah kesan yang akan berlaku kepada diri dia ketika dia melakukan dosa dan maksiat. Kuliah ni kita dah banyak bincang, bagi saya, dah khatam ya. Kita dah khatam kan, kita adab-adab, ingat ke tak? Ingat Fitri. Kita adab-adab ni cerita tentang apa? 5 tahun awak kita bincang kitab tu kat Gufran, kalau lupa tak tahu nak kata apa. Sampai sakit-sakit saya ajar kitab tu kat sini. Gurau je lah. Tapi lama 5 tahun ya, kita adab-adab tu baru kita sambung kitab ini kan, selesai kitab tu perbincangannya. Masya Allah, daripada kulit ke kulit. Sekarang saya sambung di Masjid Kampung Siglap ya, kitab tersebut. Siapa yang kalau tertinggal ke apa, ikutilah perbincangan di Masjid Kampung Siglap. Cuma nak kata, kenapa kita bincang tentang kitab adab-adab itu? Kerana kitab tersebut banyak memberitahu kepada kita apakah kesan jika seseorang dia melakukan dosa. Itu yang kita bincang. Bukan kita ni nak bersikap mundur ya. Bukan saya nak kata kenapa nak bincang benda yang tak jadi dan tak. Sebab macam tadi kita kata, manusia semua dia tak terlepas daripada kesalahan. Kita pasti ada dalam hidup kita, ada terpeleotnya, ada benda-benda yang kita buat kan, yang kadang-kadang kita tak sedar. Ada dosa kita buat kita tak sedar ya muslimah. Okay? Jadi sebab itu bila kita belajar tentang kesan dia, tak salah saya ada lebih kurang 40 lebih kesan yang dibincangkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab itu. Antara kesannya ialah bila seseorang dia melakukan dosa, Allah jauh daripada diri dia. Yang dekat, syaitan. Bila syaitan dekat dengan kita, macam mana? Rasa-rasa best tak? Tak best? Kalau syaitan dekat kita boleh buat apa saja tau. Macam setan pula saya ni. Dia perangai macam setan pula. Best tau kalau syaitan dekat kita. Nak buat apa semua boleh buat. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, tak boleh buat. Banyak benda tak boleh buat. Kalau syaitan dekat kita best. Nak cakap pasal orang tak fikir, itulah. Nak buat apa semua buat je. Tak ada nak fikir-fikir. Tetapi kita hamba Allah yang beriman. Hamba Allah yang beriman ini kita akan fikir tentang akhirat, pembalasan, dan yang kita fikir ialah destinasi kita yang terakhir, apa dia? Syurga atau neraka. Tempat kita yang terakhir. Okey? Sebagai hamba Allah, destination kita yang terakhir dia dua je. Sama ada syurga ataupun neraka. Dia tak ada tengah-tengah ya. Tak ada manzilah baina manzilatain ya. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita faham. Nanti pengakhirannya kita di mana? Jadi kalau pengakhiran kita nak syurga, kita perlu usahakan daripada sekarang. Antaranya ialah menjauhi kemaksiatan, menjauhi dosa,
tinggalkan larangan Allah, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan syurga setimpal dengan usaha kita di atas muka bumi ini. Tapi kalau jauh daripada Allah, itulah yang berlaku sebaliknya. Kita begini ya muslimah, kita nak ada hati yang mantap. Dan saya kira banyak kali saya ingatkan tentang hal ini. Kita nak ada hati yang mantap, dia dalam apa jua keadaan, kita jangan bina gap antara kita dan Allah. Gap tu apa bahasa Melayu? Jurang. Okey, kita jangan bina jurang antara kita dan Allah. Kalau kita nak ada hati yang mantap. Maknanya dalam apa jua situasi, keadaannya, suka, sedih, gembira, duka, semua ini kita dan Allah perlu ada hubungan yang rapat. Saya terus terang kata begini, kalau kita senang, mungkin saya rasa mudah untuk kita ingat kepada Allah. Maknanya keadaan-keadaannya senang. Contoh, kita tak ada masalah, kita tak ada isu lah dalam hidup. Kerana tak ada satu perkara yang membebankan, kita rasa tenang, kita rasa lapang. Kita mudah untuk ingat kepada Allah. Walaupun saya tak nafikan, ada orang walaupun dia senang, dia tak ingat kepada Allah. Tetapi situasi kita senang ini, dia lebih mudah untuk kita solat, lebih mudah untuk kita ingat kepada Allah, lebih mudah kita nak buat amal soleh. Namun kalau kita susah, cuba kita muhasabah diri kita. Walaupun saya tak nafikan, kita selalu kata kalau susah memang terus ingat Allah, tapi tak semua orang begitu. Ada orang bila dia susah, makin susah nak ingat Allah. Sebab apa? Dia serabut. Dia asyik memikirkan tentang masalah dia yang tidak ada penghujung. Kan? 24 jam fikir macam mana nak settlekan problem ni, macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni. Dia akan fikir begitu. Dia serabut. Solat pun rasa tak khusyuk. Ni orang yang ada problem dia begitu. Solatnya tak khusyuk. Nak zikir kepada Allah pun rasa tak lalu. Dia macam tu kan. Rasa nak baca Quran pun rasa macam tak boleh kan. Tak boleh buat apa-apa. Sebab tu saya tak nafikan ada orang bila dia depression kan, dia memang tak boleh buat apa-apa. Kan dia tak boleh buat apa-apa. Kita cakap dia zikir-zikir, dia tak boleh. Kan kita kena ingat dia, dah lah, sudahlah zikir kepada Allah. Orang depression tak. Situasinya berbeza. Kan dia susah. Kita cakap macam mana pun dia tetap dengan diri dia sedemikian. Kerana dia ikutkan kepada keadaan diri dia lah gitu kan. Namun kita lihat begini ya, dalam banyak keadaan hidup kita ini, ia perlu ada satu yang saya sebut control station. Control station, kita bukan naik MRT ya. Okay, this is not an MRT. Okay, bukan MRT. Kita ada control station, maknanya yang mengawal. Apa yang kawal kita? Hati. Hati. Dah pernah bincangkan kan? Minggu lepas kita bincangkan. Ada dua kan? Kalau bisikan hati kita ia baik, maka baik seluruhnya. Makna control station kita itu baik. Sistem dia okey, semua excellent, cemerlang ya. Semua efficient. Baik tak semua? Naik MRT, kalau semua okey-okey kan? Tapi bayangkan kalau ada satu yang slack. Tiba-tiba rosak. Kita tak kata kalau kat Tampines rosak, Tampines rosak. Dia menjejaskan satu line tu, betul tak? Ini diri kita. Hati kita begitu. Kalau jiwa kita mantap, maka mantaplah keseluruhan tubuh kita. Sebagaimana Nabi kata apa? Dalam hati kita ni, dalam diri kita ni ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau ia baik, maka baik keseluruhan tubuh badan kita. Kalau ia tak baik, kalau ia rosak, rosaklah keseluruhan badan kita. Apa itu? Hati kita. Jadi hati ini kalau ia mantap, okay, insya-Allah dalam apa jua keadaan, gap tu tak ada. Maksud saya gap ni ialah jurang tu tadi antara kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam apa jua keadaan, kita suka, kita ingat Allah. Kita gembira, kita bahagia, kita ingat Allah. Namun bila kita susah, kita berduka, kita rasa betul-betul nestapa dalam hidup ini, ingat juga kepada Allah. Kerana kalau kita tinggalkan Allah, itulah yang akan buat kita terlalu jauh sampai kita buat macam-macam perkara yang di luar kawalan kita.
Okay, terlampau sedih jangan sangat Saya pernah cakap terlampau sedih ni syaitan suka. Keadaan yang melampau-lampau ni syaitan suka. Okay, terlampau sedih sebab tu syaitan mudah kontrol kita. Bila kita terlampau sedih lalu kita tak dapat untuk ingat kepada Allah, that's why dia dapat kontrol kita. Mulalah berhalusinasi. Ini memang betul-betul. Mulalah berhalusinasi. Dengar tu, dengar ini kan. Dia dapat kontrol kita. That's why kita kena kontrol diri kita sebelum dikontrol oleh syaitan ataupun hawa nafsu dan sebagainya. Maka sebab itu di sini saya nak ambilkan dengan satu contoh. Tentang sedih ataupun tentang perkara-perkara yang mendukacitakan ini, bukan dalam agama ni tidak meraikan. Tadi saya kata jangan sedih sangat, nanti syaitan kontrol kita. Okay, tapi bukan bermakna agama ni kata jangan sedih, tak boleh sedih. Kalau sedih diam je, jangan menangis, jangan apa. Bukan gitu. Agama kita amat meraikan perasaan, amat meraikan apa yang kita rasa. Sebab apa? Kita lihat contoh yang ada pada Nabi SAW sendiri. Nabi pernah sedih? Saya tanya. Pernah. Okay. Nabi pernah nangis? Pernah. Nabi pernah nangis. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita Nabi dan Rasul di kalangan manusia untuk menunjukkan betapa manusia ini mereka ada sisi ataupun sudut yang mana dia lemah. Okey, bila kita ada sudut lemah ini, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah radhiyallahu anha, kisah ni biasa saya bawakan dalam kuliah, mana-mana kuliah saya biasa bawakan. Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah peristiwa yang paling dahsyat yang pernah engkau hadapi dalam kehidupan engkau kalau nak dibandingkan dengan peperangan Uhud? Peperangan Uhud dahsyat tak? Tentera Islam kalah ke menang? Kalah. Kenapa kalah? Saya dengar panah-panah je. Golongan pemanah di Bukit Uhud itu mereka keluarkan. Asalnya tentera Islam menang. Betul tak? Dalam peperangan Uhud, tentera Islam menang. Tapi kerana tak dengar instruction kan tadi kan? Tak ikut instruction. Sebab Nabi kata apa pun terjadi jangan tinggalkan Uhud tu. Jangan tinggalkan. Tapi tentera pemanah dia mesti stay dekat situ. Namun kerana overconfident tadi kan, ingatkan dah menang tu kan. Lalu akhirnya mereka turun daripada tempat tersebut sama-samalah dengan tentera muslimin yang lain untuk kumpul harta rampasan perang itu. Itu yang menyebabkan tentera musyrikin tengok lalu mereka patah balik dan serang daripada belakang. Akhirnya jadi satu lagi peperangan yang kedua pada masa yang sama kan di sana yang menyebabkan kekalahan di pihak tentera muslimin. Jadi Nabi SAW pada waktu itulah timbul kisah, kenapa mata ni? Timbul kabar angin kata Nabi mati, Nabi terbunuh dalam peperangan itu. Dan banyak lagi lah hal-hal ni. Yang penting di sana kita lihat di kalangan tentera muslimin ramai yang mati syahid. Jadi ia antara peperangan yang paling dahsyat. Jadi Aisyah tanya, apa yang paling dahsyat selain daripada peperangan Uhud? Nabi ceritakan tentang peristiwa di Taif. Kan, peristiwa di Taif. Di Taif ini Nabi berdakwah. Bila kita lihat di awal perjuangan dakwah Nabi di Makkah, bila Nabi berdakwah, tak semua orang terima dakwah Nabi. Nabi memang dihalau, diperlekehkan. Nabi SAW akhirnya mencuba untuk dakwah, meluaskan dakwahnya di luar kota Makkah. Jadi tempat yang dekat lah. Kita kalau pergi umrah pun biasanya kalau sampai Mekah orang akan singgah Taif kan. Jadi Nabi lihat Taif ni adalah keadaan yang dekat sikit dengan Makkah. That's why Nabi pergi sana. Kemudian Nabi SAW pun usaha untuk berdakwah di sana. Tapi kita nampak apa berlaku? Mereka tidak boleh menerima dakwah itu. Bahkan lebih teruk cara mereka menolak dakwah daripada penduduk Makkah. Nabi dihalau, dihinakan, dihalau dalam keadaan yang penuh hina tau. Pada waktu tu Nabi ceritakan kepada Aisyah, dia keluar daripada Taif. Kalau saya rujuk, kalau kita rujuk dalam kitab Al-Mubarak Furi, dalam kitab
Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ketika dia menceritakan tentang kisah Nabi berdakwah di kota Makkah. Ada riwayat menyatakan bahawa bila Nabi keluar daripada, di kota Taif, bila Nabi keluar daripada kota Taif itu, darah mengalir hingga sandal Nabi basah dengan darah Nabi sendiri. Begitu sekali keadaannya. Jadi Nabi ceritakan kepada Aisyah, waktu itu aku keluar daripada kota tersebut. Dalam keadaan, dalam riwayat menyebutkan mahmumun ala wajhi walam astafiq. Maknanya mahmumun ala wajhi, dengan wajah yang begitu sugul, begitu sedih, teramat sedih. Walam astafiq, dan aku ni tak rasa tenang. Kita nampak ya, ini keadaan biasa. Kita tak kata orang kalau halau kita keluar daripada suatu tempat, kita keluar dalam keadaan gembira. Ada orang begitu. Dah kena halau kan, alhamdulillah dia halau saya. Halau lah. Alhamdulillah lari keluar. Kan? Saya happy-happy. Itu tak normal. Tak normal kalau begitu keadaannya. Orang kalau dah halau kita dalam keadaan berdarah, mesti kita sedih. Siapa pun, tak orang tak kita. Hatta Nabi SAW berkata, aku keluar daripada kota Taif itu dalam keadaan wajah aku yang begitu sedih. Dan aku tak tenang. Maknanya dia begitu sugul, jiwa dia rasa macam bergolak, macam kenapa orang buat aku macam tu? Dia rasa begitu. Kenapa orang buat aku macam gini? Kenapa sampai sanggup manusia ni, mana perginya peri kemanusiaan? Dia jadi begitu persoalannya. Tapi kemudian Nabi kata apa? Melainkan setelah aku duduk di sebuah tempat yang namanya Qarnul Tha'alib. Qarnul Tha'alib ini dipanggil dengan Qarnul Manazil sekarang. Okay? Nabi keluar daripada Taif, Nabi duduk kat tempat Qarnul Manazil ni. Nabi kata apa? Tiba-tiba aku rasa ada sesuatu dekat atas. Malaikat Jibril turun dengan ada awan. Kita kalau nampak kita lari. Malaikat Jibril turun dengan awan ni kan. Nabi tengok ke atas, Nabi nampak Malaikat Jibril ni. Malaikat Jibril kata kepada Nabi, Allah mendengar ucapan kaummu terhadap engkau. Maknanya ejekan, hinaan ya. Allah dengar. Allah tu maha mendengar. Sebab tu kita ni kalau ada orang buat perkara-perkara tak baik pada diri kita, jangan terlampau sangat sedih. Sedih tu sedih lah kan, bukan kata tak sedih sangat. Tapi jangan terlampau-lampau sampai fikir tu kan. Allah tu tahu apa yang orang tu cakap tentang diri kita. Jadi malaikat kata Allah itu mendengar apa yang diucapkan oleh kaummu kepada engkau. Lalu Allah hantarkan kepada engkau dengan malaikat penjaga gunung. Untuk engkau buat apa saja yang kau buat. Datang malaikat penjaga gunung, Nabi kata malaikat itu dia beri salam kepada aku dan dia kata, wahai Muhammad, kalau engkau inginkan aku campakkan 2 gunung ini kepada mereka, aku akan buat sebagaimana yang engkau inginkan. Tapi Nabi SAW, Nabi kata apa? Bal arju. Tetapi aku harapkan. Apa yang Nabi harapkan? Ayyukhrijallahu min aslabihim. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka man ya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'a. Orang yang beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak mensyirikkan Allah dengan satu apa pun. Ini kita panggil ya muslimah sebagai satu situasi di mana bagaimana Nabi ajarkan kepada kita, bagaimana Nabi SAW memberikan contoh teladan yang begitu Masya Allah. Saat disakiti, saat diuji, dia bukan saat disakiti ya, ni ujiannya musibah. Okay, saat disakiti, saat ditimpa dengan ujian dan musibah dalam hidup kita ini, kita akan balikkan ia pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan berdendam. Dendam ni dia tak elok untuk hati kita. Dia akan buat hati kita kotor. Jiwa yang mantap, mereka yang dekat kepada Allah, jiwanya bersih daripada segala macam rasa dendam. Jadi Nabi SAW ajarkan kepada kita, teruk macam mana pun orang buat pada kita, dah sudah. Doakan yang baik-baik untuk dia. Dia begitu. Bila kita doakan yang baik-baik untuk orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang baik-baik kepada kita. Kita tak, kalau saya rasa kalau kita di tempat Nabi, mungkin kita kata alhamdulillah malaikat turun.
Ya, bagus. I clap my hands. Silakan malaikat, campak ni, biar mati semua ni. Kita mungkin gitu, kita ikutkan perasaan. Okey, kita ikutkan perasaan. Kita memanglah malaikat tak turun nak hantarkan, nak hancurkan orang tu kan, tak ada. Malaikat tak turun, jangan perasaan kita ni malaikat nak turun. Kita kurang-kurang pun kita akan rasa ada dendam dalam hati tau. Kita kata, aku tak boleh lah, 7 keturunan dia aku tak boleh pandang. Kita kata gitu tau. 7 keturunan dia, anak dia, laki dia, nenek dia, semua aku tak boleh pandang lah. Kita kata gitu sebab kita dah dendam sangat, kita dah benci sangat. Hati kita sebab apa kata sakit sangat-sangat. Sakitnya tu di sini kan. Tak boleh nyanyi sebab lebih lah, nanti hujan turun lah. Sakitnya tu di sini kata, tak boleh, dahsyat. Sampai kan tak boleh tengok keturunan dia, bayang dia pun aku tak boleh tengok. Dia begitu sekali kita ni. Sampai orang yang tak ada kena-mengena tadi kan, suami dia tak ada mengena, yang salahkan kita ialah kawan kita ni, tapi kita tak boleh. Anak dia tak suka dengan dia punya suami, dengan makcik memanglah 7 keturunan semua tak suka. Tapi kita lihat apa yang Nabi SAW buat ketika disakiti, hatinya begitu dirobek-robek. Hati dirobek-robek sekali tu tadi kan, disiat-siat. Saya guna ayat-ayat yang biasalah kan, kita orang perempuan kan selalu exaggerate dalam perasaannya. Betul, dia exaggerate. Begitu tu siat-siat, bagaikan diacul dengan pisau. Dalamnya cocok. Allah, macam ayat bukan main lagi, padahal sikit je kena. Sikit je, tapi dia punya description tu Masya Allah tabarakallah, nampak sungguh tersiat-siat jiwanya. Nabi SAW dia doakan zuriat keturunan penduduk Taif. Kita 7 keturunan kita benci. Nabi SAW doa, ya Allah, kau keluarkan daripada tulang sulbi mereka orang yang beribadah kepada engkau dan juga yang tidak mensyirikkan engkau. Gitu sekali Nabi doa. Nampak tak cantik hati seorang Nabi? Sebab tu kita ni kalau nak belajar tentang hati ni, lihat Nabi tu macam mana. Susah. Susah tau. Bukan senang tau, susah. Tapi tak mustahil. Tak mustahil. Ia memerlukan kepada kesabaran. Okay? Satu perkara yang lain yang saya nak ingatkan begini, tentang dendam. Kerana saya tahu kita ni, konteks kita hari ini kan, kita ni kadang-kadang bukan kita masalah, orang lain yang masalah dengan kita kan. Sampai kita rasa macam geramnya dengan orang ni, kita pula yang jadi dendam dengan dia. Tapi tak boleh begitu ya muslimah. Hati kita kalau ada dendam, kita ada mula rasa musuh-musuh ni, dia tak elok. Satu kena ingat begini, Allah Subhanahu Wa Taala akan bentangkan amalan kita pada setiap hari apa? Isnin dan Khamis. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala akan bentangkan amalan kita pada setiap hari Isnin dan hari Khamis. Di mana Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Muslim, tuftahu abwabul jannah, pintu-pintu syurga Allah akan buka, okey, pada setiap yaumal itsnain wa yaumal khamis, pada setiap hari Isnin dan pada setiap hari Khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap hari Isnin, pada setiap hari Khamis ini, ketika pintu-pintu syurga dibuka, Nabi kata Allah akan mengampunkan hambanya yang tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Melainkan, kecuali illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Melainkan kepada seorang lelaki ataupun kepada seseorang yang mana antara dia dan saudaranya ada dendam kesumat. Okey, ada dendam kesumat. Lalu Nabi kata fayuqal, untuk orang yang begini, anziru hazaini hatta yastaliha. Untuk 2 orang yang tadi bermusuhan, ada dendam kan, dia sakitkan hati kita, kita sakitkan hati dia balik, dia benci kita, kita benci dia balik. Ni semualah kita ni kalau tak balas balik ni tak sah kan. Dia mesti nak balas. Oh, dia cakap aku tak apa, aku ngumpat dia balik. Lah macam baik sangat kan. Cakap apa? Kita hidung penyek, hidung dia tu macam panjang sangat. Hidung dia tu lagilah rompong besar. Cakap makin dahsyat kita cakap.
Kan itu contoh je, jangan buat. Contoh je saya nak bagi, biar sedap sikit ceramah tu. Contoh je nak bagi. Tapi berlaku kan? Berlaku. Bukan contoh seorang-seorang saya bagi. Dia berlaku di sekitar kita. Bila orang kata kita, kita kata dia balik. Orang musuh dengan kita, kita musuh dengan dia balik. Kan orang fitnah kita, kita fitnah dia balik. Orang ngumpat kita, kita ngumpat dia balik. Jangan jadi orang yang sedemikian. Kerana apa? Untuk dua orang yang begini, orang-orang yang begini, pada hari Isnin dan hari Khamis, Allah Subhanahu Wa Taala tak angkat taubat dia tau. Maksudnya tak angkat tu Allah tak kabulkan taubat dia. Sedangkan pada setiap hari Isnin dan hari Khamis itu Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan siapa yang bertaubat kepada Allah. Asalkan dia tu tak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia jadi hamba Allah yang ada permusuhan, kita dengan abang kita gaduh kan pasal duit lah, mak kita punya rumah tak bagi kita sikit kan, gaduh pasal rumah mak kita. Kita dengan anak kita gaduh, betul tak? Anak kita berlebihkan bini contoh kan, ataupun anak kita lebihkan itu lebihkan ini, tak ingat kita gaduh, bermusuh kita. Kita dengan pakcik makcik bermusuh, dengan sepupu sepapat, ada ke sepupu sepapat adalah tu sepupu kan, musuh kita. Ataupun kita dengan kawan-kawan kita tak boleh tengok muka dah, bermusuh. Bayangkan setiap minggu Allah ni ampunkan dosa-dosa kita tau. Isnin dan Khamis, tapi kita terlepas daripada rahmat ini. Imam An-Nawawi ketika dia mensyarahkan hadis itu tadi, okey, dia menukil pendapat daripada Al-Qadi Iyad. Dia kata apa? Maksud Allah buka pintu-pintu syurga ialah, dia kata, dibukanya kasratus safhi wal ghufran. Faham? Fahamnya ghufrannya kan? Guranya fahamnya, entah aku faham ghufran dan juga belakang tu ya. Sebab dengan duduk kat wajib ghufran. Maknanya, okey, bila Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu syurga ini, Al-Qadi Iyad, dia kata apa? Allah bukakan kepada kita dengan banyak kemaafan dan keampunan. Ghufran tu maksudnya keampunan. Okey? Jadi Allah buka, Allah berikan kemaafan dan keampunan kepada sesiapa sahaja. Terlampau banyak. Lalu di sini dia kata wa ya'ta'u thawabul jazil, dan diberikan dengan pahala yang begitu melimpah ruah kepada mereka yang beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap Isnin dan Khamis. Begitu situasinya. Tapi kalau kita ni ada dengki, ada dendam, ada musuh dengan kawan kita, ada musuh dengan orang tu, ada musuh dengan orang ni, kita tak dapat. Kita tak dapat rahmat ataupun pengampunan yang Allah berikan kepada semua hamba-Nya yang beriman. Sayang sangat-sangat. Sebab tu dia macam ini muslimah. Kalau orang dia nak musuh dengan kita, dah biarkan tu problem dia. Okey? Kalau dia ngumpat kita, dah biarkan itu masalah dia. Kalau dia kutuk kita, dah biarkan itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga diri kita. Kita dah sudahlah. Aku maafkan dia, biar itu antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting aku tahu aku bukan sebagaimana yang disebutkan. Dah kita fokus dengan diri kita. Hidup kita aman. Hati kita tenang. Tapi kalau kita membalas ni kan, kita tak tenang. Kita akan makin sakit hati, 24 jam kita rasa benci, jiwa kita rasa tak tentram, ada je yang kita rasa slack dalam hidup kita. Kerana apa? Dendam tu yang masih lagi ada dalam hati kita. Jadi kita jangan balaslah ya muslimah. Jangan pula kita yang jadi yang orang pertama tu lah ya. Itu kalau itu teruk sangat. Itu tak boleh lah. Sebab saya yakin situasi kita biasanya kita jadi pihak yang kedua yang dibuat perkara yang tak baik kepada diri kita. Namun jangan pula jadi yang pihak pertama yang buat tak baik kepada orang lain. Inilah terbalik dah. Kan? Kalau gitu lagi masalah. Kalau gitu bermakna kita kena gunakan satu istilah lain, tinggalkan larangan Allah. Sebab Allah larang kita bermusuhan, Allah larang kita ni berdendam, Allah larang kita ni jadi orang yang dengki dan sebagainya. Tapi kalau kita jadi pihak yang kedua, yang didendam, yang didengki, yang difitnah dan sebagainya, sudah biarkan saja dia. Kita jangan ambil pot pada dia. Kalau dia nak musuh, biar. Kalau Allah tak ampunkan dia, biar Allah. Itu antara dengan Allah. Kita sekarang nak kejar keampunan Allah. Hidup kita ni tak tenang ya kalau tak ada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita minta perkara-perkara lain, kita minta suami handsome ke apa ya. Kita minta suami kaya, kita minta banyak duit, kita minta rumah besar, kereta besar ke apa. Semua benda-benda dunia ni sebelum kita minta itu, minta ampun kepada Allah.
Kalau Allah ampunkan kita, semua perkara Allah berikan kepada kita. Balik pada hadis tadi, ihfazillah yahfazka. Kalau Allah ampunkan kita, bermakna Allah jaga kita. Allah permudahkan setiap urusan kita. Alhamdulillah. Jadi perkara pertama yang perlu kita minta ialah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar setiap hari Isnin, setiap hari Khamis, ketika amalan kita dibentangkan kepada Allah, kita dalam keadaan yang mana Allah ampunkan dosa-dosa kita. Sebab itu Nabi kata apa? Aku suka berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis adalah hari yang dibentangkan amalan dan aku suka ketika dibentangkan amalan aku dalam keadaan orang yang berpuasa. Ini kenapa kita puasa Isnin dan Khamis. Antara sebabnya lah ya. Nak diet puasa Isnin Khamis ni. Ada orang puasa nak diet ya? Betul kan ya niat kita? Kita puasa ni ibadah. Betul lah puasa ni kita tak nafikan ya, dia ada keutamaan, benefits daripada sudut kesihatan dan sebagainya. Tapi pertama sekali kita puasa ialah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab sebab nak kurus lah puasa Senin Khamis. Kenapa kau puasa Senin Khamis? Biasalah aku ni badan babak, aku tahu. Nak puasa biar kurus sikit, biar macam sosok Sakinah. Jangan keding sangat saya ni. Melayang jangan. Tak kuat. Betul, kurus sangat tak bagus, tak kuat. Badannya cepat sakit kalau kurus sangat ni kan masalah. Dia biar biasa-biasa saja. So di situ maknanya biasa-biasa tu maksudnya yang okey lah ya untuk height kita, untuk kita punya badan ni. Kita lihat begini. Hati yang tadi ya, yang dekat kepada Allah, mereka yang banyak melakukan amal ibadah, hati yang jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah hati yang mana mereka ini banyak melakukan kemaksiatan. Antaranya contoh yang saya berikan itu tadi ialah bila hati kita ada kedengkian ataupun ada dendam di kalangan sesama kita. Baik, seterusnya kita lihat pada perenggan yang berikutnya. Pada perenggan yang berikutnya, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah sebutkan begini, sungguh manusia merupakan makhluk yang terbaik selama ia mendekatkan diri kepada penciptanya. Kita akan dilihat sebagai hamba Allah yang paling baik bila kita ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bukan itu sahaja, kita ada yang kedua di situ ialah ketika kita berpegang teguh pada perintahnya dan menjauhi segala larangannya, mengerjakan segala sesuatu yang diredainya dan mengutamakan dia daripada hawa nafsunya. Dia tu maknanya Allah, okey? Dan mengutamakan Allah daripada hawa nafsunya. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada banyak menyebutkan tentang ciri-ciri makhluk yang baik. Orang yang paling baik. Tadi kita katakan dalam sini Imam Ibn Qayyim berikan berapa poin tadi? Orang yang paling baik, makhluk yang paling baik, berapa poin tadi? Ada berapa? Sebutkan. Pertama, yang dekat pada Allah. Dua, berpegang teguh kan tadi? Ke saya salah? Berpegang teguh dengan apa? Perintah. Tiga, jauhi larangan Allah. Empat, apa dia? Mengerjakan segala sesuatu yang diredai Sama macam kat atas. Okay, tak apalah. Yang kelima tadi tentang nafsu tu apa Mengutamakan Allah. Okay, saya ingat ujung Mengutamakan Allah daripada hawa nafsu kan. Jadi ini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah sebut bahawa
Makhluk yang terbaik ialah yang memiliki 5 ciri ini. Okey, maknanya hamba Allah yang terbaiklah. Hamba Allah yang terbaik, yang dekat pada Allah, berpegang teguh dengan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, melaksanakan apa yang Allah redha dan mengutamakan Allah dari hawa nafsunya. Kita dapati dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada menyebutkan pelbagai macam cara untuk kita ni jadi hamba Allah yang terbaik. Jadi pertama yang ingin saya kongsikan ialah hamba Allah yang terbaik ini Nabi sebut khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Iaitu yang terbaik di kalangan kalian, sebaik-baik kalian adalah yang mana belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini juga hamba Allah yang terbaik. Kenapa kita kata belajar Al-Quran terbaik? Sebab dia memiliki semua ciri-ciri ini. Dia jadi orang yang dekat pada Allah. Bila kita belajar Al-Quran, kita ajarkan Al-Quran, kita akan dekat pada Allah, kita berpegang teguh dengan perintah Allah dan keseluruhannya. Kita mengutamakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena usaha menjadi hamba Allah yang terbaik itu tadi kan, dengan belajar Al-Quran. Dan banyak kali saya dah pesan, kalau kita ni tak berapa pandai baca Al-Quran, tak berapa fasih baca Al-Quran, usaha ya untuk belajar Al-Quran. Ikuti kelas-kelas Al-Quran. Al-Ghufran pun banyak buka kelas Al-Quran. Jadi ambil peluang. Okey, jangan kita sia-siakanlah apa yang ada di hadapan mata kita lah tentang kelas Al-Quran. Sekarang nak belajar Al-Quran online pun dah mudah. Kan, kalau dulu kita kata susah lah Ustazah, kerja. Dulu kan macam-macam, kerja, penat balik kerja kan, nak kena keluar lagi tukar baju. Sekarang Alhamdulillah. Banyak masjid yang menganjurkan ataupun yang mengadakan kelas bacaan Al-Quran ini secara online. Kita ambil peluang. Kerana apa? Kita nak kejar jadi hamba Allah yang terbaik itu tadi. Dan kita ajarkan Al-Quran bila kita dah pandai. Tapi ajar Quran ni bukan saya kata kena jadi ustazah ya. Kita yang terbaik ya, kita ajar pada anak kita, ajar pada cucu kita kan. Ajar Al-Fatihah pun dah okey dah muslimah. Biar kita ni jadi ibu yang mengajarkan Al-Fatihah tu kepada anak kita. Ataupun pada cucu kita. Kerana ada kan antara kita yang jaga cucu. Okey tak apa, mak dia pergi kerja kita ajar baca Al-Fatihah kan. Korang alif betul lah, alif betul. Alif betul lah. A, ba, ta. Macam gitu. Alif, ba, ta. Tapi jangan keluar jin mata buta. Itu cerita Piramli. Itu kena dia belajar dulu baru dia ajar. Okey baik, seterusnya Nabi SAW sebutkan tadi hadis riwayat Imam Muslim ya yang saya sebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Baik, yang kedua, ada satu kisah di mana kisah ini diceritakan oleh Abu Hurairah. Ada seorang lelaki yang mana dia datang, dia jumpa dengan Nabi SAW, lalu dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, orang maaf, itu cerita lain, sorry. Nabi datang kepada orang yang sedang duduk beramai-ramai. Okey, itu kisahnya. Nabi datang duduk bersama dengan orang yang tengah duduk-duduk ni, julusan. Jadi Nabi tanya kepada mereka yang sedang duduk-duduk ni, hendakkah kalian aku kabarkan tentang orang yang paling baik daripada orang yang paling buruk di kalangan kalian? Dah nak kena berhenti ke? Sebab kita ada jenazah sekejap lagi. Dah sampai ke? Dah sampai lagi 3 minit. Lalu Nabi SAW, Abu Hurairah kata apa? Nabi tanya kepada mereka itu 3 kali. Sebab apa? Abu Hurairah kata mereka bila dengar mereka diam je. Mereka diam. Mereka tak respon apa-apalah. Bila Nabi kata hendakkah kalian aku beritahu kepada kalian dengan orang yang mana paling baik di antara kalian di kalangan yang paling buruk di kalangan kalian. Jadi mereka diam. Nabi ulang soalan itu sebanyak 3 kali. Jadi akhirnya setelah soalan yang ketiga Nabi ajukan, salah seorang di kalangan mereka kata apa? Ya wahai Rasulullah, kau beritahukan kepada kami siapa yang paling baik di antara kami ini. Dan Nabi SAW pun menyebutkan begini. Nabi kata apa? Khairukum.
Man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Yang terbaik di kalangan kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya. Jika kita menjadi seorang muslimah yang mana orang selalu mengharapkan kebaikan kita, maknanya kita ni well known sebagai seseorang yang baik. Dan bila orang lihat kita, mereka lihat kita ni adalah orang yang boleh mereka selamat daripada kejahatan. Jadi orang ini Nabi sebut sebagai orang yang terbaik. Sedangkan Nabi kata, yang buruk di kalangan kalian ialah mereka yang mana man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Mereka yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang tidak aman daripada keburukannya ataupun kejahatannya. Maknanya kita jalanlah mana-mana, kita pergilah mana-mana, orang lihat kita ni sebagai orang, tak naklah, orang tak nak dekat. Ini bukan orang yang baik, Nabi kata. Okay? Dan kalau orang tengok kita ni, orang rasa, janganlah duduk dengan dia, nanti ada je, kita rasa tak selesa, kita rasa tak aman. Ada perkara-perkara yang tak baik mungkin boleh berlaku kepada diri kita. Jadi ini orang yang paling buruk Nabi sebutkan. Dan kita nak jadi makhluk yang terbaik itu tadi. Makhluk yang terbaik, yang mana mereka itu diharapkan kebaikannya, pasti adalah orang yang dekat pada Allah. Orang yang mana sentiasa melaksanakan perintah Allah, yang tak buat perkara-perkara yang Allah larang. Sebab itu bila kita nampak dia, kita jumpa dia, kita rasa Masya Allah. Inilah orang yang terbaik dan kita selesa duduk dengan dia. Tapi bayangkan kalau orang itu adalah orang yang mana dia tak jalankan perintah Allah, dia tak buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, bahkan dia melanggar perintah Allah. Perkara yang begini akan menyebabkan orang itu menjadi orang yang syar, yang seburuk-buruknya, sedahsyat-dahsyatnya, yang menyebabkan orang rasa tak boleh begini. Dan itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita. Kita pilih yang mana? Khair atau syar? Khair. Kita pilih yang baik. Jangan pilih yang buruk. Kerana setiap daripada diri kita, saya yakin kita nak jadi seorang muslimah yang terbaik. Bukan sahaja di dunia, tetapi juga di akhirat. Biar kita meninggal dunia dalam keadaan yang mana orang kenang kebaikan kita. Okey? Orang kenang kebaikan kita, orang sudi doakan untuk kita. Jangan kita menghembuskan nafas kita yang terakhir dikenang-kenang sebagai orang yang tadi Nabi sebutkan. Yang mana orang tak harapkan kebaikan dia. Dan orang pun rasa tak aman dengan kejahatan diri dia. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, dengan kelapangan masa, ya. Minta maaf. Minggu depan kuliah saya tidak ada. Okey, saya ada hal sikit. Jadi minggu depan kuliah tak ada, kita jumpa minggu lagi satu. Nanti insya-Allah pihak admin akan beritahu jugalah. Cuma saya beritahukan sekarang mungkin sebab ada acik-acik yang tak ada IG, tak ada Facebook kan, tak ada WhatsApp ke apa. Kalau ada teman-temannya yang tidak hadir hari ini, sila beritahu ya kepada teman-teman bahawa minggu depan Ustazah tak ada kuliah. Okey, baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.